Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita ke kelas Biologi tingkatan 4. Hari ini kita akan belajar unit 2.4 aras organisasi sel dalam organisma multisel. Sel. Ni sel ni kita balik-balik sebut. Apa tu sel? Sel ialah unit asas benda hidup. Sel yang sama menjalankan fungsi yang sama. Dalam gambar ini kita ada satu sel. Contoh ni ialah sel otot kardium. Sekumpulan sel yang sama struktur dan fungsi membentuk tisu. Sel-sel otot kardium tadi berkumpul menjadi tisu. Ini pula ialah tisu yang berlainan. Ini pula ialah tisu kardium. Kemudian tisu-tisu yang lain akan bergabung membentuk organ. Kita ada organ jantung. Organ yang berlainan melakukan fungsi khusus membentuk sistem. Dekat organ ni ada organ-organ lain lagi yang akan bekerjasama dan membentuk sistem. Dalam sistem pula, pelbagai sistem, peringkat sistem ni, pelbagai sistem, sistem yang lain pula akan bekerjasama bergabung membentuk sistem. Sistem-sistem ini pula akan membentuk menjadi organisma. Tada! Inilah dia organisma multisel. Ni ialah contoh organ. Tadi kan kita cakap jantung tu kan ada organ kan, dia pelbagai tisu kan. Apa je tisu-tisu yang terdapat dalam jantung? Kita ada tisu epitelium. Kita ada tisu otot kardium, kita ada tisu penghubung, kita ada tisu saraf. Apa fungsi epitelium? Tisu epitelium. Fungsi tisu epitelium adalah untuk melapisi ruang dalam jantung. Dalam jantung tu ada ruang-ruang untuk mengepam darah. Kemudian kita ada tisu otot kardium. Apa fungsi tisu otot kardium? Ya, betul. Dia adalah untuk mengepam darah ke seluruh badan. Untuk tisu penghubung pula, contohnya darah, dia menghubungkan antara sistem-sistem organ. Darah ni menghubungkan antara sistem-sistem organ. Dan tisu saraf. Apa fungsi dia? Dia adalah untuk mengawal atur ritma denyutan jantung. Inilah tisu-tisu yang terdapat dalam jantung yang membentuk organ. Ni gambar aja dia lah. Ni jantung tadi, kita ada tisu epitelium yang dalam lapisan dalam jantung, ruang-ruang jantung. Kita ada tisu otot kardium yang luar-luar ni. Kemudian kita ada tisu darah, tisu penghubung yang dipam oleh jantung tu, dan kita ada tisu saraf. Tisu saraf ni dekat lapisan jantung ni. Kita juga akan belajar tentang 11 sistem organ utama di dalam badan manusia. Sistem pertama ialah sistem endokrin. Sistem endokrin ini dia terdiri daripada kelenjar endokrin yang merembeskan hormon. Fungsi dia adalah untuk mengkoordinasi aktiviti badan bersama-sama sistem badan. Ingat fungsi dia? Fungsi dia adalah untuk mengkoordinasi aktiviti badan bersama-sama dengan sistem saraf. Kemudian kita ada sistem respirasi. Sistem respirasi ini terdiri daripada trakea, hidung, peparuh dan diafragma. Fungsi dia adalah merupakan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara badan dengan persekitaran luar. Kita juga ada sistem otot. Otot kita kan ada 3 jenis kan. Hari itu kita ada belajar 3 jenis otot, iaitu otot rangka, kita ada otot licin, kita ada otot kardium. Fungsi dia adalah untuk mengecut dan mengundur untuk menghasilkan pergerakan bahagian badan yang berlainan. Kemudian yang keempat, sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan perempuan. Untuk lelaki ini, sistem pembiakan lelaki ada testis, mereka ada kelenjar prostat dan zakar. Fungsi ketiga-tiga
organi adalah untuk menghasilkan sperma dan hormon seks lelaki. Manakala untuk perempuan pula, sistem pembiakan perempuan ada organ ovari, uterus, tip falopio, ada faraj dan cervix. Dia adalah untuk menghasilkan ovum dan hormon seks perempuan. Kemudian kita ada sistem limfa. Yang kelima, sistem limfa. Okey, ya, organ yang terdiri dengan sistem limfa ialah limfa, ada nodus limfa dan salur limfa. Fungsi dia adalah untuk mengekalkan keseimbangan bendalir dan mencegah penyakit, mencegah jangkitan penyakit. Sistem yang keenam ialah sistem saraf. Ia terdiri daripada otak, saraf tunjang dan saraf periferi. Fungsi dia adalah untuk mengesan dan menghantar maklumat dalam badan, mengkoordinasi aktiviti badan. Yang ketujuh ialah sistem peredaran darah. Okey, dalam sistem peredaran darah ini kita ada jantung, kita ada arteri, vena dan kapilari darah. Dia adalah untuk mengangkut nutrien, gas dan hasil perkumuhan. Yang ke-8, sistem pencernaan. Okey, untuk sistem pencernaan ini kita ada mulut, esophagus, ada perut, hati, pankreas, usus kecil dan usus besar. Okey, dalam organ-organ ni, semua makanan-makanan ini tu akan tercerna. Fungsi dia adalah untuk mencernakan bahan makanan kepada bentuk ringkas yang mudah diserap. Makanan tu dia akan dicerna melalui mulut, kemudian digigit-gigit, dihancurkan, kemudian ditelan melalui esophagus, kemudian melalui esophagus makanan itu masuk ke perut, dan hati dan pankreas akan merembeskan hormon. Perut pun menghasilkan merembeskan hormon juga. Kemudian ke usus kecil, barulah ke usus besar, dan sisa-sisa makanan tadi dikeluarkan menjadi Okey, yang ke-9, sistem urinari. Sistem urinari, organ yang terlibat ialah ginjal, ureter dan pundi kencing. Ia adalah untuk menyingkirkan hasil perkumuhan seperti urea dan asid urik daripada bahan. Yang ke-10 ialah sistem rangka. Nama juga rangka, ia semestinya terdiri daripada tulang. Okey, ada rawan, ada ligamen dan tendon. Fungsi dia adalah untuk menyokong badan dan melindungi organ dalaman dan menjadi asas pautan otot. Dan yang terakhir ialah sistem integumen. Sistem inilah sistem paling besar sekali, paling luas sekali, iaitu kulit. Ia adalah untuk melindungi badan daripada kecederaan fizikal, jangkitan dan penyahidratan. Okey, inilah gambar raja sistem-sistem tadi. Okey, seperti yang kamu lihat, di sini kita ada sistem saraf, bahagian otak kan, saraf. Kemudian ada sistem peredaran darah, bahagian jantung. Kita ada sistem respirasi, bahagian paru, diafragma dan hidung. Ada sistem otot, sistem pembiakan lelaki, sistem urinari, tempat air kencing, sistem rangka, tulang, integumen. Sistem integumen ini kulit. Ada sistem limfa. Ada endokrin. Endokrin ni apa lagi? Ni sistem pencernaan. Mulut, esophagus, perut, hati, hempedu, apa lagi? Usus kecil dan usus besar. Ini ialah raja-raja dia. Okey, selain manusia juga, pokok juga mempunyai sistem. Okey, dalam tumbuhan terdapat dua sistem yang utama, iaitu sistem pucuk dan sistem akar. Jika lihat pada gambar sebelah ini, bahagian atas ini daripada hujung daun hingga bahagian batang ni, ia digelar sebagai sistem pucuk. Manakala start daripada akar ni sampai ke bawah, dia dipanggil sebagai sistem akar.
Okey, apa je organ-organ dalam sistem pucuk? Ia terdiri daripada batang, ada daun, kita ada pucuk, kita ada bunga, kita ada buah. Batang dan ranting, ia adalah untuk menyokong daun pada kedudukan menegak. Okey, yang kedua, daun dapat menyerap cahaya matahari yang maksimum semasa fotosintesis. Okey, bunga pula ia terlibat dalam proses pembiakan tumbuhan. Manakala sistem akar ia terdiri daripada semua akar dalam tumbuhan. Apa fungsi dia? Fungsi dia adalah untuk menyerap air dan garam mineral. Ya. Dan yang kedua, ia memberi sokongan kepada tumbuhan. Senang kan? Itu je kita belajar tentang aras organisasi. Okey, apa je kita belajar pada hari ini?